Baik, seperti mana yang diketahui hari ini hari cuti umum sempena perayaan Tahun Baru Cina. Dan bercakap mengenai perayaan Tahun Baru Cina seperti kebanyakan perayaan-perayaan lain yang disambut sebelum ini, tradisi ataupun perayaan Tahun Baru Cina juga disambut dengan norma baru di mana terdapat SOP ataupun prosedur operasi standard yang telah ditentukan bagi memastikan penularan COVID-19 itu dapat dikekang dengan mengelakkan perhimpunan ataupun pengumpulan besar-besaran. Dan untuk bercakap lebih lanjut, saya nak bersama dengan Maxwell Lee Kim Hao, Presiden Kelab Kebudayaan Cina, Universiti Teknologi Petronas UTP. Selamat pagi Maxwell, Happy Chinese New Year, selamat Tahun Baru Cina. Selamat pagi dan salam sejahtera. Happy New Year to you guys too. Okey Maxwell, kita serba maklum sambutan Tahun Baru Cina pada kali ini, Tahun Lembu Besi ini disambut dalam suasana norma baru. Jadi bagi Maxwell sendiri, bagaimana sambutan Tahun Baru Cina dalam keadaan serba-serbinya baru ini, norma baru? Alright, so dari perspektif generasi muda kami ini, memang dapat kita rasakan bahawa sambutan Tahun Baru Cina kini tak begitu meriah jika berbanding dengan dahulu disebabkan dengan perebakan COVID-19 dan juga keadaan PKP seperti ini tidak berpeluang untuk berkumpul dan menyambut Tahun Baru Cina. So inilah punca yang telah menyebabkan sambutan Tahun Baru Cina menjadi semakin berkurangan dalam generasi muda yang akan datang. Namun dengan ada aplikasi yang begitu canggih, kita dapat berjumpa dengan kawan, ahli keluarga, saudara mara, uncle, auntie dan kamu semua secara virtual. So inilah the only way untuk kita berjumpa dan ialah telah menggantikan budaya jarang menjarahi dalam suasana norma baru ini. So pentinglah kita menjaga diri sendiri dulu sebelum kita menjaga orang lain. Dan tahun ini memanglah sepi kalau nak berbeza dengan sambutan Tahun Baru Cina yang lalu. But walaupun begitu, kita hendaklah menerima norma baru ini. Dan seterusnya, bagaimanapun, dalam suasana norma baru ini, Chinese New Year, masih Chinese New Year kan, kita masih meraihkan tapi dalam cara yang boleh menyesuaikan dengan norma baru ini. Apa yang kita lakukan ada dari pemikiran hati kita. So, stay positive and stay safe. Try elakkan menjadi burden keluarga dan rakan-rakan kita. Ya. Maxwell, kita serba maklum itulah keadaannya sambutan Tahun Baru Cina dengan dalam keadaan norma baru. Tetapi bagi anak muda sendiri, kita sudah biasa dengan peranti gadget dan itu merupakan antara tools ataupun platform utama dalam memastikan kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina menggantikan family reunion ataupun gathering. Tetapi adakah kemeriahan tetap sama bagi anak muda ataupun ianya lebih bermakna jika dapat bersemuka? Actually sama. So dalam konteks ini kami sebagai generasi muda kan telah mengambil inisiatif dalam mewujudkan semangat dalam mengamalkan serta menyebarkan tradisi dan budaya Cina. Seperti kami telah menyampaikan ucapan Tahun Baru Cina dalam bentuk video melalui media sosial kita dan menganjurkan aktiviti secara talian untuk mengumpulkan setiap kaum bagi menyambut Tahun Baru Cina bersama-sama. So kita juga ada satu program bernama Info Sharing. So kita akan yang telah share tentang information berkaitan dengan budaya Tahun Baru Cina. So contohnya kita akan share apa yang kita akan lakukan during Chinese New Year atau elak dilakukan sempena Tahun Baru Cina dan makanan-makanan yang akan disediakan. So program ini bukan sahaja pastikan Tahun Baru Cina kekal meriah dalam kalangan generasi muda, UTP student yang berbilangan kaum tetapi juga orang yang dari seluruh Malaysia.
So inilah tujuan kami sebagai inisiatif untuk menyebarkan Chinese culture dalam kalangan rakyat Malaysia. Ya. Satu pendekatan ataupun inisiatif yang baik dilakukan oleh Kelab Kebudayaan Cina UTP, memberi garis panduan ataupun guideline untuk mereka yang menyambut sambutan Tahun Baru Cina, mungkin berseorang ataupun di rumah di kediaman masing-masing. Tetapi Maxwell, dalam masa yang sama, setiap kali perayaan Tahun Baru Cina ataupun mana-mana perayaan, ianya dikaitkan dengan tradisi dan kebudayaan. Di Malaysia contohnya, tradisi yisang ataupun menggaul dan mengangkat yisang itu hanya ada di dalam negara kita, dimulakan di negara kita, tapi tidak berada di luar negara. Jadi, adakah dengan melakukannya pada pendapat Maxwell, adakah dengan melakukan tradisi menggaul yisang itu secara berseorangan itu boleh mengurangkan kemeriahan ataupun mencacatkan tradisi sambutan Tahun Baru Cina itu? Untuk budaya ini, actually boleh dijalankan secara virtually. Kalau nak mengurangkan kemeriahan, bukan kalau nak macam follow the SOP rules. So sebenarnya UTP Chinese Cultural Club akan menganjurkan sambutan Tahun Baru Cina secara online yang dikenali sebagai Lunar New Year Festival pada 24 Februari, iaitu hari Rabu pukul 8 malam melalui platform Facebook. So ia juga telah mengumpulkan semua orang, bukan sahaja orang Cina, tetapi semua orang tanpa mengira kaum dan bangsa. Dan sambutan kami telah berada dalam proses persediaan yang komprehensif. So firstly, pada pendapat saya, macam mana jayakan perhimpunan Tahun Baru Cina secara online. Instead, kita kena mempunyai tim yang mempunyai maklumat yang sama dalam melaksanakan sambutan ini. Kita kena make good use of macam memanfaatkan kegunaan media sosial dalam norma baru ini, seperti Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, as well as WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Dan kita tidak dapat berkumpul secara fizikal sekarang, tapi boleh secara virtual kan. So inilah cara yang efisien untuk menjayakan perhimpunan Tahun Baru Cina secara online. Dan sambutan kita ini mendapat kemenangan daripada ya. Maxwell, maaf saya terpaksa potong sekejap. Tak, Maxwell, kita tak banyak masa, kita ada masa kurang dari seminit. Tapi melihat kepada konteks keadaan negara kita sekarang ini, kita sudah hampir dapat menerima vaksin, keadaan ekonomi juga, ada beberapa banyak sektor ekonomi juga sudah dibenarkan beroperasi kembali, bermakna ekonomi itu sudah kembali bergerak aktif, lebih aktif daripada sewaktu sebelum ini. Dan melihat kepada konteks tersebut, dan tahun ini adalah tahun lembu, tahun lembu besi. Jadi bagaimana kita boleh mengadaptasi tahun lembu ataupun mengadaptasi semangat tahun lembu ini dalam kita mendepani cabaran ketika ini? Alright, so untuk tahun ini ialah lembu kan. So kita ada slogan bagi lembu ini, iaitu sebagai contoh, kami ada slogan untuk our event, May call New Zhuan Qian Kun. So in English, it means chase away the bad luck. So last year we have COVID, right? So we hopefully this year can change this situation into good. So this is what the Tahun Lembu means for me. Terima kasih Maxwell Lee Kim Hao, Presiden Kelab Kebudayaan Cina Universiti Teknologi Petronas, berkongsi sedikit sebanyak mengenai norma baru sambutan Tahun Baru Cina dan juga bagaimana kita boleh mengambil semangat Tahun Lembu ini untuk kita mendepani pelbagai cabaran ketika ini.